satu alam yang kita semua akan tempuh bersama. Alam itu kedudukan yang keempat, iaitulah namanya alam barzakh. Sebenarnya dia sebuah alam yang indah, yang apabila kita masuk ke dalam sana, kita takkan teringindah untuk kembali ke dunia. Di sana manusia yang mati dalam keadaan husnul khatimah akan mula berehat, melihat keindahan alam barzakh. Sudah bau wangi-wangian daripada syurga, dan Allah sudah memperlihatkan kedudukan dia di dalam syurga ataupun sama ada dia di neraka. Persaraan membuatkan kita perlu sedar bahawa kita hampir kepada kematian. Semua umat meninggal, tetapi yang lebih hampir kepada kematian bila usia kita menghampiri angka 63. Nabi kata umur umat aku di antara 60 hingga 70. Kemudian Nabi menjawab bahawa tak perlu risau, semua orang akan melihat malaikat maut pada hari kematiannya. Dia bukan malaikat maut tarik, kita tak nampak siapa tarik ni. Satu-satunya malaikat yang diberikan kemahiran oleh Allah untuk menarik keluar nyawa dan duduk di tangan dia. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq dhanna annahu al-firaq. Ketika mana roh telah sampai di kerongkongan, roh tu dia keluar berperingkat, bukan 7 hari tau. Waktu malaikat maut tarik itu dia bergerak di satu tempat, daripada bawah kaki dia mula kosong di kaki, dia naik. Sebab tu Tuhan sebut idza balagatit taraqi, tang ni. Hadis sebut ghargharah. Wa qila man raq, waktu tu disebutkan siapa yang nak menyembuhkan kamu. Sakit mati tidak pernah dirasai oleh mana-mana makhluk atas dunia ni. Tiap-tiap orang akan dimatikan oleh Allah mengikut cara hidup dia. Malaikat maut datang. Bila malaikat maut cabut nyawa, bila sampai di sini, tutup pintu taubat, kita pun mula nampak alam ghaib. Siapa? Malakul maut. Dan ketika itulah Fir'aun ketika ditenggelamkan dalam laut merah, dia pun dah lemah nyawa sampai sini, dia nampak alam sana. Waktu tu dia sebut amantu billadzi amanat bi. Dia nampak malaikat, dia nampak. Waktu tu dia beriman. Boleh lagi waktu tu? Malaikat bagi tahu, kata wahai Fir'aun, dah terlambat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita nampak malakul maut dalam keadaan rupa paras yang elok, ketahuilah kamu mati dalam keadaan husnul khatimah. Surah Fussilat ayat 30, Allah SWT cerita hari pertama kematian tu, bila malaikat maut dan kumpulan malaikat rahmat datang dengan rupa paras yang berseri-seri, bercahaya-cahaya seperti matahari. Waktu kita takut, resah, risau, sakit, masih sakit, turun ketika itu para malaikat yang ramai mengiringi malaikat maut untuk bawa roh kita ke satu tempat. Wahai orang saleh, wahai orang baik, wahai wanita salihah, malaikat panggil kita, jangan risau apa, bergembiralah, kamu akan dapat syurga. Waktu itu seronok tak? Alhamdulillah, tenang kita. Kemudian dibawa sampai ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian dipuji oleh Allah SWT roh kita. Kemudian dibawa turun balik roh kita. Waktu itulah kita akan melihat siapa itu roh. Kita akan tengok diri kita sendiri. Roh macam mana? Saya pun tak tahu. Roh itu urusan Allah. Malaikat yang iring kita akan bawa roh kita pergi ke barzakh. Dia ada 2 pembahagian. Satu taman syurga, satu barzakh lubang neraka. Orang yang masuk taman syurga takkan jumpa orang di sini. Orang yang masuk lubang neraka takkan jumpa yang di sini. Ketika mana orang yang mati dalam keadaan tak elok ni meninggal, para malaikat dah keluar, malaikat muka bengis. Semua malaikat kita tengok muka hitam, membeliakkan mata. Maka ketahuilah bahawa kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Seandainya roh yang akan dibawa keluar itu adalah roh yang baik, maka malaikat maut akan turun dengan pasukan malaikat rahmat. Hati yang mencintai dan merindui Allah dan Rasulnya, roh itu tak sabak-sabak bila tengok malaikat maut datang dengan wajah yang berseri-seri. Kata Nabi, datang dengan membawa kafan daripada syurga, wangi-wangian daripada syurga yang dibau oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia sahaja. Kita kata wanginya. Nabi kata kalaulah roh kita roh yang baik, dia turun dengan rupa yang berseri-seri, senyum, main sambut kita. Bila dia nak tarik roh kita tidak perlu dipaksa. Memang roh kita duduk tunggu. Bila ada di tangan malaikat maut roh kita,
lalu roh kita pun dibawa pergi meninggalkan alam ini selama-lamanya. Waktu roh keluar tu dia tengok, dia boleh lihat siapa yang teriak, siapa yang tak teriak. Tuan-tuan, roh ni bila dia nak keluar, suasana dalam rumah mesti tenang. Seorang sahabat nama dia Amr bin al-As, apabila dia nazak, sahabat dia mai duduk tepi dia kata, ketika aku nazak, jangan benarkan sesiapa pun yang memakai pakaian merah kesemuanya, kerana aku risau, roh aku takut dan menyangka itu api dan dia tak tenang. Kemudian perjalanan setiap roh apabila dibawa keluar, kita akan dibawa naik ke atas. Kita pun dah dikafankan dengan kafan syurga, wangi-wangian syurga, bau dia punya mengembang. Sebab bau syurga ni tuan-tuan, 500 tahun perjalanan sudah bau. Malaikat maut naik, pintu tutup. Siapa? Malakul maut. Untuk apa? Nak bawa satu roh menghadap Allah. Lalu dibuka pintu langit yang pertama. Bau kain kafan syurga dan wangi-wangian syurga itu telah memenuhi seluruh penduduk langit yang pertama. Maka bercakap-cakaplah malaikat-malaikat di langit pertama, roh siapa ni yang wangi sangat ni? Lalu malaikat hak iring roh kita jawab, roh dia ni roh fulan bin fulan, dialah yang mati hari ni. Lalu dibawa naik ke langit kedua, macam tu juga. Lepas tu naik sampailah ke langit yang ketujuh, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita tidak melihat Allah. Hanya bunyi suara saja. Kamu roh yang baik, kamu melakukan semua yang aku suruh. Habis dah Allah puji apa semua, Tuhan kata letakkan buku amalannya di satu tempat yang bernama Illiyin. Tuhan pun kata kembalikan roh dia. Kita pun kembali ke tempat kita. Hak jenazah kita tak sat pun, orang dah mandi apa semua, pakai cium lah apa semua, dikafankan, buat pergi ke masjid semayang apa, buat masuk. Bila masuk dalam tu, tanam kambuh dengan kubur apa semua. Yang akan membantu penduduk kubur menjawab dengan persoalan malaikat mungkar dan nakir adalah kekuatan amalan dia. Selesai apa semua, orang pun tinggalkan kita, kita boleh dengar. Hak ni Allah bagi dengar. Dengar apa tuan? Mereka mendengar bunyi derupan tapak kaki terakhir yang meninggalkan perkuburan itu. Sebelum turun mungkar dan nakir, Nabi kata ada satu surah dalam Quran, jumlah ayatnya 30. Siapa yang rajin baca surah itu, maka dia akan menjadi peneman kepadanya di dalam alam kubur nanti. Surah ini akan datang kepada kita dengan rupa bentuk satu orang manusia yang cerah bercahaya. Atau pendapat yang lain, amalan kita mai kat kita. Kita pun tengok dia, kamu siapa? Dia kata aku amalan baikmu. Apabila mungkar dan nakir turun kepadamu, janganlah kamu takut kepada mereka berdua. Apabila mereka bertanyakan kepada kamu, man rabbuka? Jawablah Rabbi Allah. Kita pun malaikat mungkar dan nakir turun, dia pun tanya kita, amalan kita ada beritahu. Kita pun jawab sampai habis. Lepas habis tuan jadi apa? Kita akan duduk di alam barzakh, insya-Allah sampailah ditiupkan sangkakala yang kedua. Kemudian malaikat mungkar dan nakir akan pi dan tinggal terus kita. Kemudian kita pun akan hidup di alam sana, mendapat nikmat. Kubur kita diluaskan, ada cahaya terang benderang, dan jumpa dengan semua roh-roh baik yang telah pun berhijrah ke alam barzakh. Ulama-ulama di kalangan roh tu kata, biar kat dia saat dia letih tu. Seronok tuan-tuan. Seronok. Tuan-tuan bayang tengok waktu tu bila berjumpa sekali. Habis hayat mata teriak kesedihan kerana gembira sebab Allah himpun tempat yang sama. Indahnya keluarga ketika itu. Apabila masing-masing berjalan berpimpinan tangan, langkah kaki kanan, semua masuk syurga. Perjalanan roh yang jahat. Tuan-tuan, orang yang hidup dia tak pernah fikir Allah. Fikir Allah apa? Semayang pun tak. Nak suruh dia teriak sebut nama Nabi, jauh sekali. Roh ini bila sampai masa dia, malaikat maut akan turun dengan rupa yang hitam. Pasukan yang turun ketika itu adalah pasukan malaikat azab. Bila dia turun mai dengan rupa dia yang cengih, dengan apa? Dia bawa kafan daripada neraka dan bau busuk-busukan daripada neraka. Kita bau dah. Bau busuk neraka ini bila buka di langit pertama, semua penduduk langit pertama boleh bau busuk tadi. Punyalah busuk. Busuk itu boleh memati dan menyiksakan orang. Belum lagi api dalam neraka tak sah. Kemudian bila dia turun mai, dia pun cabut nyawa kita. Roh orang fasik lari dalam tubuh badan tu. Sebab itu direntak keluar oleh para malaikat.
Dia pun tak pernah teringat untuk mengingati Allah. Dia sudah membina mahligai di dunia. Kereta dia pun habis berapa puluh ribu dah buat. Rumah pun dah besar dah dia buat. Baju-baju mewah dia telah ditempah dengan begitu banyaknya, seolah-olah dunia tempat untuk dia duduk selama-lamanya. Sebab tu dia tak mau pergi alam akhirat. Lalu malaikat mukmin tarik, rentak keluar tuan-tuan. Lepas duduk tepi Amr bin al-As, sahabat-sahabat tanya, waktu dia nazak ni, punya hebat Amr bin al-As ni. Bila dia duduk sakit ni, orang tanya dia, macam mana keadaan kamu sekarang? Dia jawab, aku seperti seekor burung yang berada pada satu tempat tertutup, di bawahnya api menyala-nyala, di atasnya tidak ada lubang untuk keluar. Burung tu duduk terbang, pok-pok, turun bawah kena api, naik, nak mati kan? Itu sahabat Nabi Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Kita kan selama mana ingat doa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, banyakkanlah. Malaikat mai rentak keluar seperti menarik duri-duri yang banyak daripada bulu binatang yang basah. Susah dah, rentak, tarik terkeluar sampai dia merentak kulit tadi. Sebab itu menyakiti mayat ketika mana dimandikan, hukum dia haram. Malaikat maut pun sebut perkataan yang tak elok kat dia, wahai roh yang kotor, keluar. Keluar buh kapan neraka dengan bau busuk apa semua, naik ke langit. Naik ke langit, bila sampai ke langit yang pertama, malaikat tanya, siapa? Malaikat maut. Buat apa nak bawa roh ni? Malaikat jaga langit pertama jawab, roh ini tidak layak melepasi langit pertama, humbankan dia turun ke bawah. Roh yang jahat, roh yang fasik, roh yang munafik, roh orang Islam tapi tak amalkan Islam kesemuanya, Islam tapi tak tutup aurat, Islam tapi tak semayang, maka roh dia akan dihumbankan, tidak dibenarkan untuk melepasi langit yang pertama. Lalu duduk di bawah sana lah, macam tadilah proses dia. Orang yang badan kita, orang mandi apa semua, kafan apa semua masuk dalam tu, habis orang pun semua bakat balik, tinggal kita Munkar dan Nakir mai. Nabi cerita, apabila Munkar dan Nakir turun, dia dudukkan kita di alam barzakh, roh dikembalikan ke dalam jasad itu. Apabila roh fasik ataupun roh munafik tadi dimasukkan, maka datang malaikat Munkar dan Nakir tanya, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Roh yang fasik ni akan jawab depan Allah, depan malaikat, tak tahu. Siapa nabi kamu? Dia kata, tak tahu, tak pernah dengar. Dia tidak ada kekuatan pahala, tidak ada kekuatan amalan soleh yang boleh bantu dia untuk jawab siapa nabi kamu. Walaupun dulu dia kenal nabi dia Muhammad. Lalu dipukul dan dihentam oleh para malaikat Munkar dan Nakir, yang membawa tiap-tiap orang itu satu batu ataupun satu pemukul, kata Nabi. Penukul itu kalau disentuh kepada gunung, berkecai gunung. Katok kita besar ni, hancur badan kita, pom dia santum balik. Satu demi satu soalan tak boleh jawab. Akhirnya dipukul, tanah pun himpit dia, gelap gelita, keluar dengan binatang itu dan ini, yang patuk-patuk, yang belit-belit, yang sengat-sengat, yang katok-katok. Sampai bila tuan? Sampai kiamat.